Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istana bi sunnati nabiyhi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati ahli-ahli jawatan kuasa qaryah Masjid Abdul Rahman Auf, Ashabul Fadilah, pegawai-pegawai masjid, imam, para asatizah, serta sidang jamaah muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya dapat kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, dan sementara menunggu waktu fardu isyak, kita teruskan niat iktikaf kita di masjid ini dan kita mengadakan sedikit majlis tazkirah, majlis ilmu. Pada malam ini, seperti jadual biasa, kita kembali kepada menekuni buku kecil, iaitu kitab Ahwalul Qiyamah, atau kita terjemahkan sebagai kegawatan yang berlaku pada hari kiamat. InsyaAllah pada malam ini, seperti mana yang telah diwar-warkan dalam poster maya, tajuk kita pada malam ini terkhusus mengenai dipanggil pohon zakum. Kalau pokok khuldi, ceritanya ketika Nabi Adam alaihissalam masih di dalam syurga, pokok khuldi. Dan kesan daripada memakan buah daripada pokok itu, kesannya dengan hikmah dan takdir Allah juga. Nabi Adam alaihissalam telah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah daripada syurga ke dunia ini. Dan apabila Nabi Adam alaihissalam diutuskan ke atas muka bumi ini, maka kita pun berbiak, beranak pinak, dan kita menemui juga pokok-pokok di atas muka bumi ini, macam-macam spesies pokok lah. Cerita tentang pisang pun, ada orang yang buta pisang. Pisang awak, pisang aku, pisang kapeh, segala pisang. Ada tuan sekalian orang yang buta pisang, maksudnya dia tak dapat membezakan spesies pisang. Seperti mana orang gagal membezakan spesies ikan. Itu baru pisang. Belum lagi lah pokok-pokok yang lain. Secara umumnya pokok-pokok di atas muka bumi ini, kalau yang boleh dimakan dan pandai memakannya, harus, selagi mana tidak memudaratkan diri. Tentuan ada jenis-jenis pokok yang boleh kita makan kalau kita pandai mengolahkannya. Tapi ada orang yang tak pandai mengolahkannya, dia jadi racun. Itu kepakaran diri sendirilah. Kecuali buah-buah atau pokok-pokok, daun-daun yang dimakan memudaratkan. Haramnya itu sebab mudarat. Haramnya itu sebab mudarat. Kalau tak mudarat, silakan. Daun ketum contohnya. Dia mudarat bila sampai kepada peringkat tertentu. Orang kampung dulu-dulu konsumsi ketum untuk tenaga. Tapi oleh kerana kita ni agak cerdik, modify sana, modify sini, tambah itu, tambah sini,
Dia kesannya akan menyebabkan mudarat. Itu cerita pokok kuah dalam dunia. Sekarang kita tuan-tuan sekalian nak cerita tentang pokok juga, iaitu pokok yang menjadi makanan utama buahnya oleh penghuni-penghuni neraka, waliyadzubillah. Harap-harap kita dengar cerita saja dan kita tidak dipilih oleh Allah Ta'ala nak rasa pokok itu dalam neraka, waliyadzubillah. Adapun pokok-pokok dalam syurga itu jangan dikira. Dalam hadis dicerita, dalam Quran dicerita, pokok-pokok tu tak payah pakai kait, tak payah pakai ni, dia datang sendiri, boleh dipetik. Tuan-tuan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita nak tengok cerita tentang pokok zakum. Bagaimana keadaannya, dan ulama ada perbahasan sedikit mengenai pokok zakum ni ada tak kat dunia ni. Boleh tengok tak? Kalau tuan-tuan search di pakcik Google pokok zakum, akan keluar gambar. Daripada batang rantainya pun dah berduri-duri dan buahnya pun sangat menakutkan, seperti orang terbuka mulut itu. Itu tentang sebelum tidur, pasal sebelum tidur lah menakutkan. Baliknya nanti tengok terus. Kalau sebelum tidur nanti bawa ke mimpi. Terus sebelum itu tuan-tuan sekalian, kita tengok beberapa ayat Allah Ta'ala. Dan pokok zakum yang insya-Allah yang kita akan teroka tengok ini hanya berdasar Quran dan hadis. Baik. Sebelum itu subtopik yang ada dalam kitab ini, kitab Ahwalul Qiyamah ini adalah, tajuknya adalah Asfaduha wa Qatiranuha, iaitu mengenai asfad ni maksudnya belenggu-belenggu, rantai-rantai yang akan dipakaikan kepada penduduk neraka. Qala Allahu Azza wa Jalla, tuan-tuan nanti balik tengok surah Ar-Ra'du ayat 5, kita baca sekali, kita akan tumpu pada pohon zakum kejap lagi. Surah Ar-Ra'du ayat 5. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Bermaksud, kalau kamu heran di atas muka bumi ini, banyak benda yang mengherankan kita. Tapi kamu akan lebih hairan apabila ada orang berkata-kata. Yang kamu dengar daripada kata-katanya, iaitu dia berkata-kata, a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid, iaitu adakah setelah kami mati dan kami menjadi turab. Turab ni maksudnya adalah tanah. Hancur kita, satu ketika nanti masuk dalam kubur, cukup dia punya waktu kita hancur, dah akan jadi tanah balik. Dan kita telah bincangkan sebelum ini dalam pertemuan tak ingat bila, tentang hukum mengguna semula kubur-kubur tanah wakaf. Kalau seseorang itu dikuburkan di tanah wakaf, bila dia dapat lot kecil tu, bukan dia punya, bukan family dia punya. 70 tahun, 80 tahun atau 60 tahun mengikut keadaan tanah di tempat berkenaan, sekira-kira jenazah mayat yang dikuburkan di situ hancur, maka jenazah lain boleh menempati tempat dia. Sebab itu dalam hukum fiqh tidak boleh membina binaan kekal yang besar-besar di atas tanah kubur, tanah wakaf, kerana ia bakal dihuni oleh orang lain. Tak boleh buat dom, tak boleh buat, kecuali tanah sendiri, itu makruh hukum dia. Kalau kita besok, kalau saya besok lusa kita tak tahu, tuan-tuan kita meninggal esok kita tak tahu, kita dikuburkan di tanah perkuburan Rapat Setia depan Gua Kok Letong tu. Situ. Pesan ke anak-anak kita, kalau nak bagi tanda batu nisan kita tu, jangan lebih daripada sejengkal. Daripada tanah tu dah, sejengkal.
Kepuk-kepuk biasa yang tak berapa mahal itu untuk kepung tanah okey lagi. Tapi jangan sampai dia berlayer-layer, 2-3 tempat, 2-3 tingkat. Dan tak boleh kita menanam, buat binaan kekal satu, dan tak boleh kita tanam pokok-pokok besar, pokok-pokok kekal. Arwah ayah saya dan beberapa anggota keluarga banyak disemadikan, dikebumikan di kampung Kepayang. Kepayang sanalah, bukan Kepayang sini. Satu ketika saya ziarah kubur, ada orang tanam pokok kurma di atas pusara kubur. Saya tak kenal siapa dia. Tapi mengambil kesempatan hari Jumaat soal jawab agama, saya sebut secara umum. Tak boleh kita tanam pokok kekal di atas kubur kita. Pokok getah, pokok kurba, musangking, tak boleh. Tak boleh. Maka kita kena pokok renek-renek tak apa. Pokok renek-renek yang boleh dicabut bila-bila. Sebab konsepnya tuan-tuan sekalian, kubur kita ini boleh dipakai oleh orang lain pada tempoh pada masa akan datang. Di Singapura biasa buat begitu. Di Singapura kubur dia ada beberapa kategori. Dalam tempoh 10 tahun, dia akan dikuburkan di satu tempat yang seorang satu batu nisan. Seorang satu batu nisan, seorang satu batu nisan. Sampai tempoh tertentu dikorek semua tu, diletakkan pada kompleks perkuburan, dicampurkan semua, satu kubur ada 5-6 batu nisan. Maksudnya kubur ini ditanam di dalamnya ada 5-6 orang. Itu pun mujur sangatlah tuan-tuan sekalian. Agama lain di Singapura bakar. Cuma untuk orang Islam masih belum dibakar lagi. Masih menghormatilah. Jadi poin yang saya nak sebut kongsi dengan tuan di sini adalah akhirnya kita jadi tanah. Illa man rahimahu rabbuh, kecuali mereka yang dirahmati Allah, jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Itu rezeki masing-masing. Kita pun tak tahu. Itu rezeki masing-masing. Jadi itu semua orang tahu. Tetapi itulah poin besar bagi orang-orang yang tidak beriman. Mereka menolak konsep kita ini ada satu lagi alam. Alam di mana kita akan dibalas. Alam di mana kita akan dibangkitkan semula. Maka poin besar yang mereka dapat apa tuan sekalian? Aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Adakah kami nanti dah jadi tanah tanik? Kami akan diciptakan semula dengan bentuk yang baru. Maksudnya akan dibangkitkan semula daripada kubur-kubur. Walaupun seorang manusia itu tidak ada kubur, maka barangkali dibaham oleh rimau, ataupun dia terbakar habis, ataupun barangkalilah rakan-rakan seakidah kita yang hari ini tak tahu berapa ribu di bawah timbunan runtuhan bangunan yang ada di Gaza tu, yang tak mampu nak dikorek dengan jentolak dan sebagainya sebab tidak ada alat. Baik. Allah kata ulaika alladzina kafaru, itulah orang-orang kafir bi rabbihim yang mengkufuri Tuhan mereka, wa ulaikal aghlal fi a'naqihim, di neraka besok orang-orang kafir akan dipakaikan di tengkuk dan leher mereka rantai-rantai, belenggu-belenggu. Itulah skill yang dipakai oleh mereka yang bila dia memenjarakan orang, tengok skill yang dipakai. Tuan-tuan, kecil-kecil dulu saya tengok filem Kunta Kinte. Bagaimana golongan black, golongan negro diperhambakan oleh golongan kulit putih. Dan antaranya, caranya adalah dirantai lah. Ada rantai kaki, ada rantai tangan, ada rantai tengkuknya. Barangkali mereka baca kot Tok Nenek, dia baca Quran, skillnya itu. Skill penduduk neraka. Dikawal supaya terseksa, itu caranya. Allah kata wa ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalam neraka. Ini beza antara mereka yang meninggal dunia, wafat, masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka tidak khalidun.
Beza dengan orang kafir, orang musyrik, mereka duduk dalam neraka khalidun. Itu beza. Khalidun dengan tak khalidun. Khalidun maksudnya kekal. Yang tak khalidun, khairal mukhalidin, iaitu orang-orang beriman. Tapi puaslah duduk dalam tu. Tuan-tuan, jangan kita rasa teringin nak masuk neraka walaupun satu saat. Teringin tengok, jangan. Jangan, tuan-tuan sekalian. Dalam, katalah tuan-tuan kita masih ingat ke tak, dalam pertemuan kita yang dulu, ada diceritakan orang yang hanya Allah tempatkan di pintu neraka. Belum masuk lagi. Habanya itu pun dah rasa dah tak lalu dah. Baik. Kemudian firman Allah lagi dalam surah Ibrahim ayat 49. Surah Ibrahim ayat 49. Wa qala Allahu jalla thana'u. Firman Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dengan segala puji-pujiannya. Yang ini tuan-tuan sekalian, ayat pertama tadi jelas Allah cerita orang kafir. Tapi ayat surah Ibrahim ini Allah sebut umum, mujrim. Mujrimin ini barangkali orang kafir, barangkali orang beriman yang membuat maksiat. Maksiatnya, mungkarnya ketika hidup dulu lebih banyak daripada kebaikan. Dah tuan-tuan, sementelahan kita masuk tahun baru ni, kita pakat-pakatlah tengok diri kita sendiri bersedia untuk kematian. Itulah maksudnya. Umur kita makin meningkat. Kita rasa perasaan muda ni sebab kita kira umur kita dengan Masihi. Bila Nabi kata umur aku 60 sampai 70, secara umumnya a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in, kita rasa muda lagi sebab kita kalkulate umur kita dengan Masihi. Kalkulate dengan Hijri. Umur saya Masihi tahun ini dah 52. Bulan 9, 53 lah. Kalau ikut Hijri, lebih daripada tu. Makin dekat dah dengan garis penamat 60. Itu kalau sempat 60. Di taman kita pun dah ramai dah seorang pergi. Dah. Itulah waktu meneroka dulu kan, Tuan Haji Latif kan. Kita muda-muda lagi masa tu. Anak Haji Latif pun cucu kecil-kecil lagi. Anak saya pun kecil-kecil lagi. Sekarang dah tak ada dah. Semua dah besar-besar. Dengar-dengar sakit. Dengar-dengar meninggal. Dengar-dengar menantu. Dengar-dengar cucu. Baik, tak apalah. Dalam surah Ibrahim ayat 49 Allah berfirman, wa taral mujrimin. Dan kamu lihat orang-orang yang berdosa. Yauma idzin, pada hari itu. Muqarranina, mereka itu muqarranina fil asfad. Mereka itu dibelenggu dengan rantai-rantai yang panas. Sarabiluhum min qatiran, mereka diberikan seluar-seluar pakaian mereka min qatiran, daripada cairan-cairan daripada tembaga dan juga logam-logam yang dicairkan kemudian dipakaikan. Maksudnya, tuan-tuan, kalau kita pakai baju cotton ke sebagainya, kita pakai dia tidak melekat. Dia tidak melekat. Tetapi takbir Qurani ataupun ibarat Quran dalam ayat ini adalah sarabiluhum, pakaian-pakaian mereka itu, thiyabuhum, pakaian mereka itu, min qatiran, daripada cairan-cairan tembaga, al-saq syai' bin nar, dan dia melekat pada kulit kerana api itu dia melekat pada kulit. Ini tentu selang gambaran lah. Kengerian yang berlaku digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Wa taghsha wujuhuhumun nar, dan wajah-wajah mereka diselubungi dengan api. Wal iyadu billah min zalik. Seperti mana yang kita sebut dulu, jangan lupa tiap-tiap solat bacalah zikir Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sama ada dibimbing oleh imam atau imam tak bimbing, kita buat sendiri. Tuan-tuan sekalian, ini observasi yang barangkali tak tepatlah sangat, tuan-tuan sekalian. Masyarakat kita ni gamaknya sampai bila-bila kena bimbing. Contohnya,
Kalau lepas solat, Tok Imam ada masa ruang yang munasabah, membimbing zikir. Ramai yang duduk berzikir. Tapi kalau imam, barangkali ada hair, macam subuh tadi, tuan-tuan sekalian. Saya tak boleh tunggu lama sebab saya ada kelas 6.45. Kita mula sembahyang pukul 6.30. Jadi tak sempatlah nak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali nak baca tasbih. Jadi saya baca doa terus nak ngejarkan live tu. Bila kita keluar, pokok keluar belakang. Maksudnya elok dalam khalayak kita ni masih perlu dibimbing, maknanya dipimpin begitu. Kalau mengharapkan seorang-seorang, rasanya kita perlu iman yang kuat tu. Perlu iman yang kuat. Tuan-tuan sekalian, sedangkan fadilat. Fadilat kita tasbih 33 kali. Lepas itu tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Lengkapkan yang 100 la ilaha illallah hingga akhirnya lah. Pahalanya, fadilatnya. Ini hadis sahih. Dia akan menghapuskan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Barang siapa, dalam buku hijau yang saya tulis tu, barang siapa yang membaca ayatul kursi dubura kulli salatil maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, dia dapat fast track masuk dalam neraka, dia fast track masuk dalam syurga. Tak ada apa yang menghalangnya kecuali mati je. Itu fadilatnya, tuan-tuan sekalian. Jadi kita nampak observasi kita, masyarakat kita, maknanya perlu diajak-ajak. Perlu diajak-ajak. Tapi kalau mengharapkan seorang-seorang, boleh, bukan tak ada ramai, tapi kadang-kadang kita suka terlupa. Suka terlupa. Baik, sebab orang Melayu ni dia suka kenduri-kenduri, ramai-ramai, kempen-kempen gitu. Baik. Maka kita masuk tajuk kita lah, Syajaratul Zaqqum. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad. Dia ngikut saya banyak juga tempat. Zon apa cikgu? Zon ilmu ya. Boleh tengok YouTube Zon ilmu. Ini memang produk Cikgu Muhammad sendirilah. Untuk menyebarkan ilmu. Alhamdulillah. Baik. Jadi di samping kita hari ini, ramai lagi lah yang dengar sekali insya-Allah. Kita masuk kepada tajuk yang kita cuba detailkan hari ini, iaitu Syajaratul Zaqqum. Syajaratul Zaqqum. Baik. Ini juga jadi poin kepada orang kafir. Kan dalam neraka itu api. Bagaimana pokok boleh hidup dalam api? Api dia akan bakar pokok. Jadi mereka pun meragui tentang cerita Syajaratul Zaqqum yang ada dalam neraka, kerana dalam neraka ada api, pokok dimakan oleh api. Sebab nilai dia berfikir pakai nilai dunia. Sedangkan tuan-tuan kita kena faham, beralih saja kita ke alam baru, bukan mesti alam neraka tak. Beralih kita malam pertama alam kubur, sistem dah berubah habis. Sistem jam dia, sistem minit dia, dah berubah habis. Sistem makan, sistem minum, semua berubah habis. Apatah lagi sistem peraturan di dalam neraka. Jadi orang kafir dia terbawa-bawa. Sebab orang kafir ini dia lebih melihat semua benda depan mata yang boleh dianalisa, dimakmalkan. Sesuatu yang bersifat metafizik, benda tak nampak ni agak sukar untuk dipercayai. Baik. Tuan-tuan sekalian, lihat dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga ayat ke-50. Surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan dalam bahasa Melayu kita terjemah sebagai asap. Surah Ad-Dukhan ayat 43 ke ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Inna syajarataz zaqqum." Sesungguhnya pokok zakum.
Perkataan zakum itu dalam bahasa Arab ada perkataan tazakkum. Tazakkum ni maksudnya apa? Tuan-tuan pun kita dalam hidup kita ni pernah kita rasa. Kita makan sesuatu, kata orang Jawa seret. Seret ni apa ya? Mengkelan. Mengkelan. Kita makan, ketika teramat lapar, kita makan tapi tak boleh nak masuk. Dalam bahasa Jawa, seret. Dia mengkelan, dia tak cukup, tak ada air nak tolak. Ditazakkum, diibtala'a bisyiddatin. Menelan sesuatu dengan penuh susah payah. Tak macam kita ni tuan-tuan sekalian, tunggu sakit esok. Yang boleh telan masuk dalam kita ni yang lebih-lebih. Kalau panjang umur lagi, tak boleh masuk ke ni, masuk ke hidung. Bancuh susu 4 jam sekali, masuk ke hidung. Wallahu a'lam macam manalah rasanya, kita pun tak tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita mohon daripada Allah taala, akhir hidup kita ni Allah tak uji teruk sangatlah. Bila Allah uji teruk sangat, bukan sahaja kita diuji, anak-anak kita pun diuji. Bila diuji menjaga ibu ayah bedridden. Jumaat lepas, bukan Jumaat ni, Jumaat lepas. Satu soalan, Jumaat ni saya tak pergi radio. Jumaat lepas orang tanya kan, Ustaz, antara anak perempuan dengan anak lelaki, siapa lebih utama jaga mak yang sakit? Antara anak lelaki dengan anak perempuan, siapa yang lebih utama jaga mak yang sakit? Hukum fiqahnya adalah, tapi hukum moralnya soalan ini salah. Sepatutnya anak-anak tak bertolak-tolak nak jaga siapa, nak jaga mak dan ayah. Sebaliknya berlomba-lomba. Bila soalan ini timbul, dia jadi macam tolak menolak lah maksudnya. Sepatutnya tak berlaku gitu. Itu yang kita doa sangat. Bila kita nak meninggal esok, mudah-mudahan Allah tak uji teruk-teruk sangatlah kita ni. Kerana bukan sahaja kita diuji, tetapi anak-anak kita juga diuji. Wallahu a'lam, kita tak tahu pada masa akan datang. Baik. Jadi zakum itu berasal dari perkataan tazakkum. Telan tapi susah nak masuk. Tersekat-sekat. Ada orang meninggal sebab tak habis telan kan tuan-tuan sekalian? Ada anak meninggal sebab tertelan buah rambutan. Ada. Baik. Inna syajarataz zakum. Saya tengok nota kaki dia kata syajarah fi jahannam. Satu pohon di neraka jahannam. La absya' minha wal aqbah min mandariha. Tak ada pokok yang paling buruk. Tidak ada pokok yang bila dilihat paling buruk. Tidak ada bandingan buruknya pokok tu. Tuan-tuan, bab pokok ni, tuan-tuan pun tahu kan yang jenis suka tanam pokok. Tapi tak semua pokok kita nak tanam. Pokok yang paling tidak pemandangannya cantik. Tak cantik pun ada khasiat. Dan tak bawa banyak masalah pada rumah kita. Maknanya bukan semua spesies pokok. Baik tuan-tuan sekalian. Bila disebut syajaratuz zakum, pokok ini pokok yang la aqbah min mandariha, tidak ada benda yang paling hodoh dalam, kalau kita melihatnya satu, ma'asu ita'miha. Udahlah fizikalnya hodoh, rasanya pun teruk. Rihuha, udahlah rasa dia teruk, baunya pun teruk. Dalam dunia ni tuan-tuan sekalian ada pokok tak berapa cantik, tapi dalam dia sedap. Durian lah contohnya, duri-duri apa benda lah, buah ni duri banyak. Dia tak tahu dalam tu ada kucing tidur, ada musang segala macam dalam tu, ada blackthorn dan sebagainya. Tapi luar nampak tak elok. Banyak lagi tuan-tuan sekalian. Gambaran luar tak elok tapi dalam dia manis.
Ada juga buah-buah macam buah elok tepi jalan tapi tak boleh makan. Ada juga macam pokok yang macam buah sukun tu. Bukan orang makan pun. Barangkali boleh tapi kita tak pandai nak makan. Tapi pokok zakum ini mempunyai package yang lengkap. Rupanya buruk, tak sedap. Bukan setakat tak sedap, menyakitkan bila makan. Itu pokok zakum. Ta'amul athim. Dia adalah makanan bagi orang-orang yang al-athim. Athim ini bermaksud orang-orang yang berdosa. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan sifat umum bagi pemakan-pemakan buah daripada pokok zakum itu, iaitu al-athim. Al-athim ni maksudnya orang yang berdosa. Di kalangan orang berdosa itu termasuklah orang kafir ataupun orang-orang Islam yang dimasukkan di dalam neraka. Kalmuhli yaghli fil butun. Buah daripada pokok zakum itu, buahnya adalah seperti tembaga yang dicairkan. Yaghli fil butun, bila ditelan, dia akan tersangkut-sangkut. Tersangkut-sangkut. Tuan-tuan sekalian, dalam tafsir disebut ketika penghuni neraka masuk dalam neraka melalui siri azab daripada Allah Ta'ala, haus dan laparnya jangan dikira lah tuan-tuan sekalian. Lapar dan dahaganya tak boleh nak dibandingkan. Tiba-tiba ada pohon kayu, ada pohon buah. Maka tanpa rasa fikir panjang, dia pun pegang saja dah calau tangan dah. Tapi demi laparnya itu dia masuk juga, itu yang tersangkut. Kalau selamat pun masuk dalam perut, yaghli fil butun. Dia akan menggelegak di dalam perut. Kaghalyil hamim, seperti menggelegaknya api yang kita jerang 100 darjah Celsius ataupun lebih tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat, khudhuh, kamu ambil seorang penghuni neraka tu, khudhuh, ambil. Fa'tiluh, kamu seret dia. Ila sawa'il jahim, seret dia ke mana? Seret dia ke tengah-tengah neraka. Ke tengah-tengah neraka maknanya titik yang paling panas. Kalau kita berhimpun di padang-padang, tengah padang, panas sangat, kita cari ke mana tuan-tuan sekalian? Kita tak cari tengah lagi. Kita cari ke tepi. Cari tempat-tempat berlindung. Yang ini tuan-tuan sekalian, malaikat diperintahkan ambil seorang, seret dia, letakkan dia di tengah-tengah neraka. Fi wasatiha, di tengah-tengah neraka. Apabila sampai di tengah, thumma subu, kemudian curahkan fauqa ra'sihi, di atas kepalanya, min azabil hamim, daripada azab Allah, daripada cairan-cairan yang panas, tuangkan ke atas kepala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sindir orang itu. Apa kata Allah? Zuq. Zuq ni maksudnya rasalah. Innaka, sesungguhnya kamu dulu di atas muka bumi, anta, kamu, al-aziz, al-karim, kamu somebody di atas muka bumi ini. Al-aziz ni orang yang dimuliakan lah. Orang yang hebat. Datangnya disambut, baliknya dihantar. Orang hebat lah. Kalau ada dalam majlis, kalau dia ada, disebut namanya. Kalau tak sebut, dia masam muka. Tulis surat, kalau tak cukup satu huruf, patah balik surat tu. You know who am I? Tuan-tuan sekalian, spesies manusia ada tuan-tuan dalam hidup ni. Biasalah tersilap. Tapi dia rasa tu. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah kata tu, silakan. Kalau di dunia ini,
orang yang hebat-hebat ni selalu ada orang serve. Kita yang tak hebat ni pun pergi ke hotel, sarapan, pantang kita punya gelas kosong. Bukan kosong, separuh. Dah dia hantar, dia tuang balik. Minum sikit, dia pusing balik, dia hantar balik. Itu kita yang merahai ni, hotel 2,5 bintang je pun. Kalau orang lagi hebat, tuan-tuan sekalian, lagi hebat dia punya layanan tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyindir dia. Zuk, sila rasa, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya kamu dulu di atas muka bumi, al-aziz, dimuliakan, al-karim, sangat dihormati. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun, Inilah dulu ketika di dunia ini kamu meragu-ragukan tentang hari akhirat, tentang azab. Baik. Itu surah Ad-Dukhan 43 hingga 50. Kemudian kita tengok surah Safat. Surah Safat ayat 60 hingga ayat 70. Surah Safat ayat 60 ke ayat 70. Firman Allah Ta'ala, sebelum itu ada ayat sebelumnya menceritakan tentang, tak ada dalam ayat ni tapi saya ceritakan supaya nampak dia punya kesinambungan. Cerita tentang berjayanya, seronoknya tuan-tuan, kita besok di akhirat, kita akan merasa seronok apabila kita berjaya melepaskan diri dari godaan kawan-kawan yang jahat. Dalam dunia ni, kita dikelilingi mudah-mudahan dengan orang yang baik-baiklah. Barangkali ada pengalaman, kita juga kadang-kadang didatangi dengan orang-orang yang tak apa-apa nak baik. Dia cuba untuk mempengaruhi kita. Tetapi apabila kita berjaya melepaskan diri daripada pengaruh dia, keseronokan itu nanti Allah ceritakan dalam ayat, dalam surah Safat beberapa ayat sebelum ayat 60. Sehingga dia mengungkapkan, Alhamdulillah, nasib baik aku tak ikut kamu. Nasib baik aku tak ikut kamu. Dan kamu hampir-hampir menjerumuskan aku. Kemudian Allah bagi satu bandingan. Adzalika khairun am syajaratuz zaqum. Kurniaan-kurniaan sebelum ini yang kamu dapat selepas kamu melepaskan diri kamu daripada godaan kawan kamu itu, masuk syurga, nikmat yang banyak, adakah itu lebih baik ataupun aku nak cerita tentang suasana dalam neraka dipanggil pokok zakum. Sesungguhnya Allah kata, inna, kami ja'alnaha, menciptakan, menjadikan pokok zakum itu fitnatan lizzalimin. Fitnah lizzalimin maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Ketika orang zalim hidup di atas muka bumi ini, cerita zakum merupakan ujian bagi dia. Dia percaya ke tak? Fitnah bagi diri dia maksudnya, dia percaya ke tak? Dia memperleceh ke tak? Jadi bagi orang yang tak beriman tu yang kita sebut tadi ni, macam mana pokok boleh hidup dalam neraka, sedangkan neraka itu sendiri adalah api. Sudah tentu pokok tu tak sempat hidup, akan dibakar oleh api. Dia mempeleceh begitulah. Dan di akhirat esok lepas mati itu telahlah, maksudnya orang zalim akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan pokok ini. Innaha, sesungguhnya pokok ini, syajarah, satu pokok, satu spesies pokok. Takhruju, yang dia itu keluar fi aslil jahim, daripada dasar neraka jahim tu. Maksudnya kalau diibaratkanlah, nak mudah kita faham, keadaan sebenar kita tak tahu, tapi nak mudah kita faham, kalau akar pokok tu di mana mulanya, di bawah sekali dia neraka jahim tu. Mula dia membesar begitu. Tal'uha, buah-buahnya, ka'annahu, seperti ru'usus syayatin, kepala-kepala syaitan, tanduk-tanduk syaitan. Wallahu a'lam sama ada. Dia ulama kata pokok zakum ini ada dua pandangan. Satu, memang pokok ini ada dah di dunia ini, satu gambaran berada di mana,
berdekatan dengan Yaman, satu kampung. Satu lagi dia kata berdekatan dengan Taif dekat Saudi. Wallahu alam. Tapi tuan-tuan boleh nanti boleh search Google, tengok type situ Zakum, akan keluar gambar image. Memang kalau tengok menakutkanlah tuan-tuan sekalian. Dia punya perantingnya dan semua berduri-duri. Kemudian bentuknya pun cukup menakutkan seperti orang menjerit. Nanti tuan-tuan tengoklah. Kalau itu pandangan pertama, tapi pandangan ini tak pernah kuat. Pandangan yang kedua mengatakan pokok zakum ini dia tak ada di bumi ni. Dia hanya ada di akhirat. Pandangan ketiga, yang ditengok di bumi itu bukanlah nanti di dalam neraka. Di dalam neraka lebih teruk daripada itu. Kalau tuan-tuan tengok nanti pun menggerunkan, di dalam neraka lebih-lebih lagi menggerunkan. Seperti mana juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan beberapa buah dalam Quran. Buah rumman. Rumman ni maksudnya delima. Dan berapa buah-buah lagi lah. Makanan seperti madu. Yang Allah gambarkan di dalam Quran itu. Tetapi dalam syurga nanti tak serupa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak boleh nak dibandingkan. Baik. Fa innahum, sesungguhnya penduduk-penduduk neraka itu la'akiluna minha, akan makan buah-buah daripada pokok zakum itu. Famali'una minhal butun, dan mereka akan memenuhkan perut-perut mereka dengan buah itu. Dah makan, tentu nak air. Thumma inna lahum, dan kemudian bagi mereka itu alaiha la syauban min hamim, akan diberikan syauban, sejenis minuman, yang minuman itu nak mudahlah kita faham, di blender, maknanya diadun dengan macam-macam dalam tu, dengan tembaga yang panas, dengan darah, dengan nanah, segala macam. Itulah menjadi minuman penduduk neraka. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Dah habis makan, dah habis minum, akhirnya mereka akan diumban masuk ke dalam neraka Jahannam. Kerana apa tuan-tuan sekalian boleh sampai ke tahap itu? Kerana ketika hidup di dunia dulu, innahum alfau aba'ahum dhalin. Mereka terikut-ikut tok nenek mereka yang sesat, syirik pada Allah Ta'ala. Bila Nabi SAW bawa hidayah Islam, mereka tak nak tinggalkan tok nenek mereka, semata-mata mempertahankan tok nenek mereka. Fahum ala atharihim yuhra'un, dan mereka itu mengekalkan kesesatan nenek moyang mereka secara bersungguh-sungguh. Macam dalam sini disebut berlari-lari, mempertahankan kesyirikan tok nenek moyang mereka. Tentu ala kulli hal, anyway, kita syukur sangatlah tuan-tuan sekalian. Sampai generasi kita, barangkali generasi ayah kita, barangkali generasi mbah kita, tok kita, generasi ayah dia dah terima Islam, alhamdulillah. Tapi kalau di tracking lagi jauh, barangkali adalah keturunan keberapa di atas yang tidak dipilih oleh Allah adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tinggal lagi kita cubalah tuan-tuan pastikan generasi kita juga seperti kita. Saya cerita yang ini sebab dah ada kajian tuan-tuan sekalian tentang etis Melayu, dah ada. Bergabung dengan etis Singapura. Ada FB dia sendiri. Tuan search nanti etis Melayu. Etis Melayu ni maksudnya yang menolak Tuhan di kalangan orang Melayu sendiri. Kita sangat-sangat risau kot kena kepada anak cucu kita. Baik. Kita habisi dengan satu hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayata. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun,
Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, lau sekiranya anna qatratan minaz zakum quttirat fid darid dunya. Kalau sekiranya buah daripada pokok zakum itu tercampak masuk ke dunia ni. Tercampak masuk, ini andaian, tercampak masuk ke dunia ni, walaupun sebiji, walaupun seketul, la afsadat ala ahli dunia ma'aishahum, akan rosak seluruh penduduk dunia ini kehidupan mereka, habis rosak. Kalau buah itu jatuh sebiji di atas muka bumi ni, habis rosak. Nabi tanya, fa kaifa, kalau sebiji jatuh ke dunia pun dah rosak, bagaimana kalau buah itu menjadi makanan seseorang dalam neraka? Waliyahzubillah. Betul sekalian, baca ayat-ayat mengenai ini, lembik lutut. Lembik lutut. Lembik lutut. Begitu mengerikan, tuan-tuan. Mudah-mudahan dia sebagai satu peringatanlah, motivasi kepada kita untuk kita jaga sakit baki hidup kita ni. Kekal di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Masa semakin dekat, tuan-tuan sekalian. Masa semakin dekat. Maknanya mati itu bila-bila masa akan datang. Semakin dekat, semakin dekat. Bukan dihitung dengan umur, tak. Umur tak banyak sangat, tapi penyakit dah banyak. Penyakit fizikal kadang-kadang tak ada, tapi penyakit dalam tu banyak. Penyakit hati. Hatilah merosakkan kita, tuan-tuan sekalian. Hatilah yang merosakkan kita. Kalau dengkinya terlebih dos, rasa nak buruk sangka dengan orang, rosak badan kita. Tuan sekalian, lembik lutut tu sekalian, kita baca-baca ayat-ayat macam ni. Mudah-mudahan Allah SWT lindungilah kita. Jangan lupa amalan akhir solat, mintalah disisih daripada api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalam hadis sahih disebut, faqalatin nar, neraka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, sisihkanlah sipulan ini tadi daripada masuk dalam perut aku. InsyaAllah bulan Ramadan nanti kita buat sungguh-sungguh supaya kita terlepas daripada api neraka, insyaAllah. Allah Ta'ala a'la wa alam. InsyaAllah bulan depan kita akan sambung mengenai Sadi Duha. Apa itu Sadi Duha? InsyaAllah kita akan ceritakan pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala ala wa alam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru, para pendidik, masyayikh kami, dosa pasangan-pasangan kami, dosa anak-anak cucu kami, dosa anggota keluarga kami, sama ada yang dekat ataupun jauh, ya Allah. Dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Dosa ahli jemaah masjid dan surau kami, dosa penduduk kampung dan taman kami, dosa seluruh muslimin muslimat, ya Allah. Terkhusus dosa mereka yang hadir dalam majlis ilmu ini, ya Allah. Sama ada dosa itu dosa kecil ataupun besar, dosa itu sengaja ataupun tidak, dosa itu sembunyi ataupun terang-terangan, dosa itu masih kami ingat ataupun telah kami lupa, ya Allah. Ya Allah, kami tidak sanggup untuk menerima azab neraka-Mu, ya Allah. Kami sedar kami ini tidak banyak beramal, namun keampunan-Mu lebih besar daripada amalan yang kami persembahkan kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.